Hello, nama saya Fijarin. Ini adalah sejarah BYD. Kita akan start dengan foundation ataupun pengasasan. Pada 1995, BYD diasaskan oleh Wan Changfu pada tahun 1995 dengan tumpuan awal pada pembuatan bateri boleh dicas semula. Pada 2003, peralihan ke industri kereta api elektrik. Pada tahun 2003, BYD membuat keputusan berani untuk beralih daripada pengeluaran bateri kepada industri kereta elektrik. Pada tahun 2004 pula, BYD mencipta batium lithium ferrous phosphate yang dianggap lebih selamat dari dan tahan lama daripada teknologi bateri lain. 2008 pula, pelancaran BYD F3DM. Pada tahun 2008 menandakan pelancaran kereta elektrik pertama BYD F3DM sedan plug-in yang dilengkapi dengan teknologi bateri BYD sendiri. Pada tahun yang sama, sokongan kewangan daripada Warren Buffett melabur 232 juta dalam BYD, membeli 10% kepentingan dalam syarikat itu. Lepas tu, pada 2010 BYD mengembangkan pasaran antarabangsanya dengan membawa inovasinya ke Amerika Syarikat dan Eropah. Juga pada tahun sama, model seperti BYD E6 dan Tang membuat tanda mereka di China, mengukuhkan kedudukan BYD sebagai peneraju dalam industri kereta elektrik di negara asalnya. Komitmen kepada inovasi kereta elektrik sepanjang perjalanan mereka, BYD kekal komited terhadap inovasi daripada pembangunan SUV kepada kereta mewah dengan tumpuan untuk meningkatkan teknologi bateri dan kecekapan kenderaan elektrik. Peranannya dan merealisasikan visi kereta api elektrik kepada global, BYD telah mencipta nama sebagai salah satu pemain utama dalam merealisasikan visi kereta elektrik global melalui sokongan kewangan, inovasi berterusan dan pembangunan pasaran. Pencapaian kejayaan pula untuk BYD, sokongan kewangan, inovasi berterusan dan pembangunan pasaran adalah faktor utama yang telah membantu BYD mencapai kepimpinan dalam industri kereta elektrik berbentuk masa depan mobility. Fungsi alat IT bagi kereta elektrik BYD adalah seperti pengurusan bateri. Alat IT pada kereta elektrik BYD dapat membantu dalam pemantauan dan pengurusan bateri. Ini termasuk memantau tahap kuasa, suhu bateri dan keadaan bateri bagi memastikan kesihatan dan kecekapan bateri. Bagi sistem pengecasan, alat IT boleh juga mengawal dan memantau proses pengecasan. Ini melibatkan pengurusan kuasa semasa pengecasan, memantau masa pengecasan dan memastikan keselamatan semasa pengecasan dilakukan. Sistem navigasi dan pemetaan. Sistem navigasi bersepadu membantu pemandu merancang laluan yang cekap dan memilih stesen pengecasan yang sesuai. Sistem pemetaan juga maklumat mengenai lokasi pengecasan yang juga boleh terlibat dalam sistem keselamatan kenderaan, termasuk memantau keselamatan fizikal dan melindungi data elektronik kenderaan daripada kemungkinan serangan cyber. Ada beberapa kesan tentang kenderaan elektrik BYD kepada pelajar iaitu: pertama, peluang internship kepada pelajar. Apabila permintaan pekerja profesional dalam sektor EV semakin meningkat, pelajar boleh mencari latihan dan peluang pekerjaan. Oleh itu, industri EV menyediakan laluan kerjaya yang pelbagai dalam bidang seperti kejuruteraan, reka bentuk dan perbuatan. Kedua, pendedahan dengan industri elektrik. Bekerja dalam bidang EV membolehkan pelajar menyambung kepada inovasi dan kreativiti. Mereka boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian kepada cabaran alam sekitar dengan membangunkan teknologi dan pendekatan baru untuk kereta elektrik yang akan datang. Ketiga, berjumpa dengan orang industri atau dikenali sebagai networking. Melibatkan diri dengan industri EV ini menyediakan pelajar peluang dengan bertemu orang atasan. Mereka boleh berhubung dengan profesional dan menghadiri acara-acara industri EV profesional. Ia boleh membuka pintu kepada bimbingan, kerjasama dan prospek pekerja masa hadapan. Dan yang terakhir, upskill kemahiran tentang teknologi kereta elektrik. Industri EV memerlukan set kemahiran yang pelbagai, termasuk kejuruteraan, analisis data, pembangunan perisian dan pengurusan projek. Pelajar dapat membangunkan dan memperhalusi kemahiran ini, menjadikan serba boleh dan menarik kepada majikan dalam pelbagai sektor. Seterusnya kita beralih pada kesan, keagamaan dan alam sekitar. Pembaikan dan pengawasan alam sekitar adalah nilai yang mendalam dalam banyak agama. Mengajarkan kita untuk menjaga keindahan ciptaan Tuhan. Dalam konteks ini, adanya kereta elektrik menjadi langkah positif dalam merangkul nilai-nilai keagamaan. Kereta elektrik dengan keunggulannya dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran udara secara jelas sejalan dengan ajaran agama-agama yang menganjurkan pemeliharaan alam sekitar. Beberapa komuniti agama bahkan mungkin menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik sebagai bentuk nyata dari tanggungjawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Dalam Islam, tafsiran undang-undang syariah mungkin tidak menggalakkan penggunaan bahan bakar fosil yang dapat merugikan alam sekitar.
kenderaan elektrik menjadi pilihan alternatif yang lebih nyaman dan lebih mampan dalam memenuhi nilai-nilai kelestarian yang diajarkan dalam agama Islam. Manakala dalam agama Buddhism pula, konsep tidak memudaratkan atau ahimsa sangat ditekankan oleh agama Buddha. Oleh kerana itu, penganut Buddha mungkin melihat kenderaan elektrik sebagai pilihan yang terbaik kerana ia mengurangkan bahaya terhadap alam sekitar dan semua makhluk hidup. Dalam masyarakat Kristian, pendekatan terhadap kenderaan elektrik mungkin beragam di antara denominasi-denominasi. Beberapa melihatnya sebagai langkah positif dalam menjaga ciptaan Tuhan, sementara yang lain mungkin memiliki kebimbangan terhadap dampak sosial dan ekonomi peralihan ini. Dengan demikian, melalui kereta elektrik, kita dapat bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan, menghormati ajaran agama-agama dan melindungi ciptaan Tuhan. Kecekapan tenaga dan kesan mesra alam merupakan fokus utama dalam evolusi teknologi kenderaan elektrik. Sains terus melangkah ke hadapan dalam mengejar penyelesaian yang lebih baik bagi mencapai kelestarian alam sekitar. Dalam konteks teknologi bateri, penelitian dalam sains bahan dan kimia terus mengembangkan bateri yang tidak hanya lebih cekap dan ringan, tetapi juga mempunyai kapasiti penyimpanan tenaga yang lebih besar. Ini tidak hanya memberi daya kepada kenderaan elektrik untuk menempuh jarak yang lebih jauh, tetapi juga memastikan prestasi yang lebih baik secara keseluruhan. Pengoptiman motor elektrik juga merupakan aspek yang penting dalam menerajui revolusi kenderaan elektrik. Sains dan teknologi dalam bidang kejuruteraan, elektromagnet dan kawalan automatik telah menyumbang kepada pembangunan motor elektrik yang lebih cekap, lebih ringan dan lebih dipercayai.